Didik TV KPM. Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Teras di Didik TV KPM bersama-sama dengan saya Azhar Hilmi. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera, ceria-ceria selalu. Walaupun kalau kita tengok hari ini mula dikuatkuasakan ataupun dibenarkan bersenam ataupun melakukan aktiviti-aktiviti riadah di kawasan terbuka dengan SOP yang sangat ketat bagi kawasan-kawasan yang dikuatkuasakan PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan. Ingat kita belum lagi menang. So budayakan norma baharu untuk kita nak hashtag kita jaga kita. Baik, untuk pagi ni kita nak belajar sama-sama. Kalau tengok dekat depan saya ni, ya Allah kan, macam-macam warna ada. Ada merah, hijau, kuning, buah-buahan, sayur-sayuran. Apa yang kita nak buat? Inilah persoalan dia. Kejap lagi kita nak bersama dengan cikgu kita untuk belajar sains pembiakan tumbuh-tumbuhan. Tapi siapa cikgu kita ni? Kita saksikan dulu profil guru ini. Itu dia, kita bersama dengan Cikgu Azlina Awang, Ketua Panitia Sains SMK Tinggi Perempuan Melaka. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Cikgu? Sihat Cikgu? Alhamdulillah. Itu dia. Kita dah nak masuk, orang kata apa, di akhir Ramadan ni Cikgu. So far macam mana? Okey Cikgu? Alhamdulillah okey. Alhamdulillah. Cikgu pun bersemangat lah. Saya pun jadi tak sabar Cikgu nak belajar sama-sama. Tapi Cikgu, sebelum tu Cikgu, kita nak kena sama-sama budayakan norma baharu. Kalau kita tengok kes semakin tinggi sekarang ni. So kita nak kena sama-sama jaga SOP yang mana telah pun ditetapkan. So macam mana saya dan cikgu buat hari ini, kami menjaga penjarakan fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kami pakai pelitup muka. Cikgu dekat saya ini ada gel pembasmi kuman ataupun kita panggil hand sanitizer. Boleh kita gunakan cikgu. Ataupun kepada anda yang mungkin dekat rumah, kalau tidak ada hand sanitizer, boleh saja gunakan air dan juga sabun untuk sama-sama memastikan kebersihan terjaga. Cikgu dah pakai, saya pun kena pakai cikgu. Betul, sama-sama pakai. Sama-sama kita jaga pakai. kita. Hashtag kita jaga kita. Baik cikgu, bila dah pakai sanitizer, kita dah jaga penjarakan fizikal, kita boleh buka pelitup muka. Boleh buka. Ini yang paling penting. Kadang-kadang ada yang bila mana dia buka pelitup muka cikgu, kadang-kadang dia buang je merata. Jangan buang merata. Tak boleh sebab kita dah bersin, kita dah buat macam-macam cikgu. So bakteria ada, so jangan buang. Kalau macam cikgu ada case ataupun ada ziplock, boleh masukkan dalam ziplock. Kalau tak ada, masukkan saja dalam saku anda. Yang penting jangan buang merata-rata. Kalau dah jumpa tong sampah, tempat yang betul, baru buang cikgu. Baik cikgu. Itu dia. Saya seronok sebenarnya tengok suasana depan atas meja kita ni cikgu. Sangat meriah cikgu. Kan, dengan buah-buahan, dengan sayur-sayurannya. Tapi cikgu, sebelum kita nak mulakan kelas, saya nak ajak kawan-kawan saya cikgu. Ada yang WhatsApp kata, saya nak join cikgu. Kan, mana boleh host orang je cikgu. Baik, saya nak persilakan rakan-rakan saya daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka untuk bersama-sama dengan saya. Itu dia. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Okey, boleh unmute mic anda. Semua sihat Sihat. Macam mana persiapan raya? Dah okey dah? Sihat. Dah persiapan raya dah. Baik. Cikgu, kita nak berkenal-kenalan cikgu. Orang kata boleh? Tak kenal maka tak tahu. Selalu tak kenal maka tak cerita kan. Kita ubah sikit, tak kenal maka tak tahu. So kita nak tahu dan nak berkenalan dengan rakan-rakan kita ni. Kita nak mulakan dengan Alia Dayana. Boleh tak perkenalkan diri anda? Hai, nama saya Wan Nur Alia Dayana. Saya bersekolah di Sekolah Menengah Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Alia. Okey, terima kasih Alia. Terima kasih Alia. Kita teruskan dengan rakan kita seterusnya, Adriani. Silakan. Assalamualaikum. Saya Nur Adriani Firdasari dari Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Adriani. Seterusnya Najwa. Silakan Najwa. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Najwa binti Abdul Hadi dari Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Najwa. Seterusnya Firzana. Silakan Firzana. Hai semua, nama saya Nur Firzana dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Firzana. Seterusnya Zahra ataupun Asha Zahra.
Silakan. Hai, Assalamualaikum semua. Saya Asha Zahra daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Asha Zahra. Dan the last one, Khairin Kristina. Silakan. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurkan Kristina binti Mustafa dari SMK Tinggi Perempuan Melaka. Baik, terima kasih Khairin Kristina. Okey. Itu dia. So kita bersama dengan ke-6 pelajar bersama pada pagi ini. Yang pastinya bukan setakat 6 dan saya sahaja. Anda juga yang berada di rumah pun pasti dah tak sabar sebenarnya nak belajar dengan sains. Topik kita pembiakan tumbuh-tumbuhan, cikgu. Saya pun dah tak sabar, ada pisau, ada ni nak potong-potong. Tapi sebelum tu cikgu, yang mana kita dah masuk bulan 5. Biasanya bulan 5 ni pelajar-pelajar tunggu ataupun nanti-nanti adalah nak sambut sambutan Hari Guru lah. Kan? So kita di Didik TV, kita mendapat kiriman kad jemputan pula. Kad Hari Guru, sambutan Hari Guru secara digital yang dihantarkan kepada kita. So kita nak bacakan kepada anda semua antara yang dihantarkan daripada Aina Farzana binti Azlan. Dia kata, terima kasih cikgu, terima kasih atas ilmu yang telah engkau curahkan. Itu dia. Terima kasih Aina. Terima kasih Aina. Kita menghormati guru kita walau di mana pun kita berada. Baik cikgu, kita nak teruskan sesi kelas kita. Okey, sebelum saya tanya rakan-rakan kita di Google Meet, semua dah okey? Semua dah ready untuk kita mulakan? Kalau okey, cuba angkat double thumbs up sikit. Alright, semua dah okey. Baik cikgu. So saya tak nak lengahkan masa, saya nak serahkan kepada cikgu. Baik, Terima kasih Azhar. Kalau kita lihat sini memang macam-macam saya bawa ni. Hari ni memang fokus kita kepada pembiakan tumbuhan. Jadi tapi sebelum tu, murid-murid saya ni dah pun belajar tajuk sel. Okey. Tajuk sel dulu kita ada belajar, murid-murid ingat tak kita ada belajar organisasi sel. Okey. Ada organisasi sel. Organisasi sel. Fizana ingat? Cuba Fizana sebutkan apakah susunan organisasi sel? Sel, tisu, organ, sistem dan organisma. Betul. Fizana, agak-agaklah tumbuh-tumbuhan ada tak organisasi sel yang sama ni dengan haiwan, dengan manusia? Fizana rasa sama. Ya, betul. Tepat sekali Fizana. Ya, sama. Kerana tumbuh-tumbuhan juga Azhar adalah benda hidup. Ya, makhluk juga. Ya, sama seperti manusia dan haiwan. Jadi organisasi selnya adalah sama. Okey. Baik cikgu. Okey. Jadi kalaulah dulu manusia kita ada sel kita, sel darah merah, sel darah putih, sel saraf. Agak-agak tumbuh-tumbuhan, apakah sel yang ada dalam tumbuh-tumbuhan ni, Najwa? Okey, Najwa, silakan. Sel epidermis dan sel pengawal. Betul. Itu adalah antara sel yang ada dalam tumbuh-tumbuhan. Maksudnya tumbuhan pun ada sel macam kita. Ada sel juga, cikgu. Dia ada lapisan-lapisannya juga. Ya, jadi kalau tumbuh-tumbuhan ada sel, jadi tumbuhan mesti ada organ juga. Okey. Ada organ juga. Boleh Najwa bagi contoh organ? Okey. Organ untuk sel tumbuhan, cikgu. Ya. Batang, dan daun. Betul tu Najwa. Okey, maksudnya dia punya organnya adalah batang dan juga daun. Batang, daun, akar. Okey, itu dipanggil sebagai organ. Tumbuh-tumbuhan. Ya. Jadi kalau daripada sel kita nampak pada tisu, pada organ membentuk sistem. Okey. Jadi hari ni kita nak fokus kepada sistem pembiakan dalam tumbuhan. Kalau sistem pembiakan dalam tumbuhan, agak-agaklah di mana agaknya? Apa tu cikgu? Sistem pembiakannya. Sistem pembiakan tumbuh-tumbuhan, cikgu. Alamak. Kalau saya kata akarnya, cikgu? Akarnya ya? Mungkin jelah yang jantan dengan yang betina tu dia pegang akar kan. Betul juga. Tak, cikgu? Mungkin Azhar tengok rumput agaknya ya. Sebab ada kan saya cikgu depan mata. Ya, okey. Sebenarnya tumbuhan ni ada dua jenis pembiakan. Satu ialah pembiakan seks, satu ialah pembiakan aseks. Okey. Kalau pembiakan aseks tu macam contoh saya ada sini saya ada lobak merah. Ini ialah pembiakan aseks secara akar bawah tanah. Maksudnya akar yang kita tanam di bawah kan, bahagian bawah, jadi dia akan tumbuh di bawah tanah. Akar. Kita ada itu proses yang pertama lah, cikgu. Jenis pembiakan jenis pembiakan yang pertama aseks. Maksudnya dia terus guna apa akarnya melalui akarnya. Tumbuh-tumbuhan baru.
Baik, cikgu. Selain pada akar, pembiakan vegetatif juga lagi kita ada kentang. Okey. Secara batang bawah tanah, ubi kentang, halia. Ni halia ya murid-murid. Okey. Ini kunyit. Okey. Boleh dia beza ya. nampak sama cikgu Dia punya pokok kunyit dengan halia cikgu. Memang. Yep. Hari ni orang lagi tak kenal sebab kita guna kunyit sebut kan. Jadi kalau kita suruh tanam kunyit, ditabur sebut tu atas tanah. Ada juga macam tu cikgu. Ada. Baik cikgu. Ini kunyit, halia. Ni melalui akar bawah tanah. Kemudian ada juga melalui berbawang. Okey. Berbawang ni macam contoh ni nampak ni dia tumbuh melalui berbawang. Ya. Kemudian akar rayap. Rumput tu secara akar rayap. Ini. Pembiakan vegetatif secara akar rayap. Kalau boleh Okey. undur kat saya. Ya, tak apa, saya angkat tu. cikgu. Nampak dia ada antara satu rumpun pokok rumput tu ke rumput yang lain. Pada tu dia ada bertaut dia lah, ada cikgu. bertaut. Akar Ini rayap yang kita duk panggil. pijak selalu tapi kita tak tahu cikgu. Saya pun tak tahu, ni baru tahu ni, Itu cikgu. cara pembiakan dia. Baik. Kemudian kita ada selain daripada pembiakan vegetatif, Yap. kita ada pembiakan satu lagi pembiakan vegetatif Ya, cikgu. melalui daun dia. Okey. Ada beberapa bahagian ya. Tadi akar, batang, daun. Ya. Ni. Okey, ini murid-murid saya tahu kenal cikgu. tak ni? Zahan Okey. memang tahu. Saya tanya dulu, kita tanya dulu cikgu. Murid-murid Kita test Murid-murid tahu tak ini? Pokok Siapa tahu ni pokok apakah apa? ni? Cuba tengok betul-betul. Adakah pokok lada hitam? Wan? Wan, pokok apa ni Wan? Kenal ke tak kenal Wan? Tak kenal. Star Wars kenal. Ini ialah pokok setawa. Saya ingat kecil-kecil dulu cikgu, saya suka pokok ni sebab dia akan tumbuh, dia punya kecil-kecil kat tepi-tepi tu cikgu. Ya kat daun. betul. Pokok setawa ni cara Ya. pembiakan dia, pembiakan vegetatif melalui daun. Okey. Nampak ni, pada daun dia ni Ya. akan tumbuh pokok baharu. Baik, itu macam itu ada cikgu Ada ni tu kita tunjuk sikit. Tu nampak di hujung daun tu ada dia punya benih, kita panggil benih lah kot adanya cikgu. pokok baharu tumbuh. Alright. Ni. So tinggal ambil yang tu letak atas tanah cikgu, dah hidup cikgu. Betul. Yap. Okey. Okey. Satu lagi kaedah pembiakan tanpa seks, aseks ialah pembentukan spora. Okey. Macam contohnya pokok yang ada depan Azhar. Yang tu. ni, cikgu? Okey. Pokok apa tu agaknya? Yang ni cikgu, saya tak pasti lah cikgu. Saya compare. Apa kata saya tanya dia orang boleh tak cikgu? Boleh. Okey, siapa tahu ni pokok apa ni? Cuba tengok betul-betul. Dia siap ada macam apa ni cikgu belakang ni cikgu, dia punya bintik-bintik ni cikgu ya. Berbijik-bijik Apa cikgu pokok ni cikgu? Inilah pokok paku pakis. Itu yang saya nak cakap tadi cikgu. Paku pakis terlupa cikgu. Kan? Pokok paku pakis ni rata-rata tumbuh ni ada. Ya. Baik, itu dia. Inilah rupanya paku pakis cikgu. Pembiakannya melalui pembentukan spora. Nampak di bahagian belakang ni daunnya ada biji-biji ni. Ini ialah pembiakan spora. So bintik-bintik yang ada pada daun ni, bintik-bintik yang ada pada daun ni dipanggil spora cikgu. Bila spora tu telah matang nanti, spora tu akan pecah, menghasilkan spora jatuh atas tanah, tumbuh tumbuhan yang baru. Okey, so kalau anda tengok di daun pokok paku pakis ni dia ada bintik-bintik cikgu. Ya, yang mana yang di kita sinilah ada panggil pembentukan dia dan spora. juga dia membiak cikgu. Baik cikgu, kita dah tahu berkenaan dengan pembiakan first aseks. Yang seks kita tak masuk lagi cikgu. Belum. Baik, so kita nak berhenti rehat seketika, kita bagi semua hadam dulu. Saya duk geram tengok buah ni cikgu. Kan, tapi apakan daya, masih dalam bulan Ramadan. So kita berehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ini saya akan menerangkan sedikit sebanyak tentang pembiakan tumbuhan. Pertama sekali, mengapakah tajuk ini penting untuk manusia? Tajuk ini penting untuk manusia kerana ia mengajar kita untuk menghargai tumbuh-tumbuhan. Dan ia juga menyumbang oksigen, makanan dan sebagainya untuk kita. Tumbuhan perlu membiak bagi kelangsungan spesiesnya. Semua benda hidup akan melalui pertumbuhan dan akhirnya akan mati. Dalam tajuk ini, anda akan mempelajari pelbagai info-info tentang pembiakan tumbuhan. Antaranya ialah struktur dan fungsi bahagian bunga, pendebungaan,
ejen penderbungaan dan sebagainya. Ingin berkongsikan pendapat saya tentang tajuk kita pada hari ini iaitu pembiakan tumbuh-tumbuhan. Kenapa tajuk ini penting bagi manusia? Kerana tanpa tumbuh-tumbuhan, manusia dan haiwan akan pupus. Bencana alam juga akan berlaku. Adakah rakan-rakan tahu mengapa pembiakan tumbuhan penting kepada manusia? Ia kerana pembiakan tumbuhan memberikan banyak faedah kepada kita. Antaranya ialah memberikan oksigen, sumber makanan dan lain lagi. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Helmi. Kita dengar tak tadi adik-adik kita, rakan-rakan kita bagi pandangan berkenaan dengan topik yang kita bincangkan, pembiakan tumbuh-tumbuhan. Saya paling teringat sekali Najwa tadi cikgu. Ya. Gaya dia tu. Kawan-kawan semua. Okey. Baik, nak tanya Najwa dah ready Najwa kalau kita nak teruskan kita punya kelas pada pagi ni Najwa? Okey Najwa okey lah tu. Dia dah marah tu. Dah pun bunyi marah tu. Baik cikgu, tadi kita dah belajar berkenaan dengan pembiakan secara eseks. Yang mana kalau tengok rata-rata cikgu tunjuk tadi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan yang tidak berbunga, semuanya adalah cara pembiakannya adalah melalui eseks lah. Beberapa cara, akarnya, batangnya. Betul. Kan. So bagaimana pula dengan pembiakan secara seks ni cikgu? Tadi Azhar sebut pembiakan seks, sistem pembiakannya terletak pada mana tadi Azhar? Akar cikgu. Akarnya. Murid-murid agak-agaklah sistem pembiakan seks tumbuh-tumbuhan ni terletak pada akarnya kah? Bunganya kah? Ke batangnya? Yang mana satukah pilihan anda? Kristina agak-agaklah pada mana? Baik, silakan Kristina. Azhar jawab tadi pada akar. Harap-harap jawapan kita sama. Pada batang. Pada batangnya. Mana satu yang betul? Mana satu betul ni cikgu? Baru-baru ni saya ada pergi ke Taman Seribu Bunga di Negeri Melaka. Ada Taman Seribu Bunga. Situ saya ambil, saya nak cari sebenarnya di manakah letaknya sistem pembiakan bagi tumbuhan. Apa kata kita lihat bersama-sama gambar yang saya ambil sana. Jumpa ke tak jumpa sistem tu? Jom, boleh cikgu? Itu dia cikgu. Macam-macam jenis bunga, warna, bentuk, saiz. Agaknya lah di manakah sistem pembiakan tumbuhan ni? Nak ubah jawapan tak ni? Saya rasa saya tak nak kalah dengan Kristina. Saya nak tetap dengan jawapan saya cikgu. Akar cikgu. Sebenarnya sistem pembiakan tumbuhan terletak pada bunganya. Dua-dua salah cikgu? Ya, dua-dua salah. Pada bunganya. Jadi bunga ni Tuhan jadikan tak sia-sia. Semua bahagian pada tumbuhan tak sia-sia. Ada fungsi masing-masing. Jadi kita nak lihat contoh di sini saya ada bunga raya. Bunga raya ni ialah bunga kebangsaan kita ya. Betul cikgu. Murid-murid, mari kita lihat struktur bunga hari ni. Okey. Jadi pada bunga raya ni terdapatnya sistem pembiakan. Kalau manusia ada lelaki perempuan. Kalau haiwan ada jantan betina. Kalau bunga ada pokok juga. Ada juga jantan dan betina. Melibatkan induk jantan, induk betina. So di bahagian manakah jantan, bahagian manakah betinanya? Itu persoalannya cikgu. Saya pun nak tahu juga cikgu ni.
bunga patutnya bunga ni betina lah kan. Ah, Tapi okey. jantan pun duduk pada bunga juga. Ada kat dalam tu juga? Ada. Saya ingatkan kumbang cikgu yang datang. Oh bukan Sebab peribahasa kita selalu kumbang dengan bunga cikgu. Ya betul. Tapi rupanya jantan betina dua-dua berada pada Dua-dua bunga. dalam tu. Baik cikgu. Jadi yang hujung ni warna kuning-kuning ni inilah sistem pembiakan jantannya. Okey. Iaitu terdiri stamen terdiri daripada filamen yang halus-halus merah ni, dia Yap. punya batang dia dan enter di hujungnya. Yang atas ni ini ialah stigma. Okey. Stigma sistem pembiakan betina. Oh. Okey, ini ialah sepal. Yap. Okey, untuk fungsinya melindungi bunga ketika masih Macam kuduk. mana cikgu? Yang ni cikgu Macam ni Belakang ni cikgu ni. Okey. Kan nampak tertutup kan Ya, masa masih kuduk kan? Kemudian kita ada yang warna-warni ni. Okey. Ini dipanggil ranggi. Fungsi ranggi ni ialah untuk menarik serangga. Bila tengok ranggi warna-warni ni Ya, kan, ya. serangga pun berminat lah tengok. Jadi serangga datang tu, kumbang datang. Okey. Dia nampak warna-warni ni. Okey. So kalau kita potong Yap. bunga ni, belah. Baik cikgu. Kalau dipotong helaian demi helaian cikgu Ya, di tengahnya ni barulah nampak ada star, ada pistil, ada stil. Okey, itu dia. Kita sedang buat pembedahan pembedahan bunga untuk kita tengok. Dan Yap. sistem pembiakan dia betina tu bukan sahaja stigma, adanya ovary juga. Okey. Dan adanya ovule terletak di bawah. Oh, di dalam batangnya tu cikgu. Berhampiran dengan batang dia tu. Okey. Okey. Baik. Ni dia punya stilnya. Yang ada satu Yap. kecil tu, nipis tu, dan ni ialah ovary-nya. Ni. Oh, di dalamnya tu. Dan dalam ovary ada ovule. Ya. Biji-biji halus-halus sahaja. Okey? Okey. Inilah sistem pembiakan bagi tumbuhan. Kalau kita lihat tumbuhan bunga ni, bunga raya ni tadi ada terdiri daripada jantan dan betina dalam satu bunga. Yap. Ini dipanggil bunga bisex. Okey. Bunga bisex, dua-duanya ada. Dia ada juga cikgu kalau untuk tanaman yang mana jantan betinanya tidak sekali. Betul, ada. Ada juga. Contohnya ialah bunga pokok betik. Ni this ada one. pokok betik Okey. bunga betik ni. Yap. Ini ialah bunga jantan. Okey. Dan ini ialah bunga betina. Bunga betina. So maksudnya kalau pada pokok betik itu kalau ada bunga yang ini maknanya itu adalah pokok jantan. Ya, jadi tak berbuah lah. Okey. Kita duk menunggulah pokok betik itu berbuah, tak berbuah. Tapi jangan dibuang bunga jantannya. Yap. Sebab tanpa bunga jantan, bunga betina ni tak boleh So proses seterusnya. saling memerlukan antara Ya. satu sama lain. Tengok, tumbuh-tumbuhan pun complete each other. Kan? Kan? Jadi So itu dia. Baik cikgu, kita teruskan cikgu. Okey, ni tadi kita lihat Yap. semula struktur bunga. Okey. Kita ada stamen iaitu sistem pembiakan jantan. Kita ada pistil, sistem pembiakan betina yang terdiri daripada stigma, Yap. stil, ovary dan ovule. Ovule. Ni ovary ni So ovule. statement tadi cikgu yang color kuning tadi cikgu Yang hujung. Tapi ialah berbeza macam-macam jenis bunga. Semuanya ada pengubah suaian. Baik cikgu. Dan kita ada bunga bisex ni tadi. Ada kedua-dua. Pistil dengan stamen berada dalam satu bunga. Satu lagi jenis bunga ialah bunga unisex. Okey. Bunga jantan dan bunga betinanya berbeza. Pada bunga berbeza. Contoh bagi bunga unisex, ni bunga betik tadi. Saya tunjuk. Dan satu lagi ni jagung. Okey. Yang kita beli jagung tu biasa ada. Betul cikgu. Ni kat ni bunga dia. Tu bunga dia. Ni bunga jantannya macam ni. Kita tak adalah beli sebab bunga jantan tak jadi buah. Itu samanya juga kalau bunga jantan tidak ada buah. Kalau yang macam tu adalah bunga betina akan betinanya. jadi buah Baik. nanti. Sekiranya cikgu kita tanam tu adalah pokok yang maksudnya kita kata dia adalah golongan betina tapi tak ada jantan. Adakah masih berpotensi untuk berbuah sekiranya tidak ada pokok jantan yang berhampiran ataupun dekat dengan dia? Memerlukan juga pokok jantan tapi kejap okey. lagi kita lihat ni. Alright, baik cikgu. Baik cikgu.
Jadi kita lihat, cuba tengok seterusnya ni. Yep. Asha. Baik. Kita test sikit Asha Boleh cikgu, ni. boleh cikgu. Dah dapat belum? Dah faham belum yang saya ajar ni? Baik, Aisyah Zahra. Antara yang berikut, manakah bukan kepentingan pembiakan? Ya. A, menghasilkan individu baru. Ya betul, menggalakkan berlakunya kepupusan ya. Fungsi kepentingan pembiakan ialah nak hasilkan individu baru, bukan nak suruh pupus. Baik. Okey, betul Asha, tahniah. Berapa markah cikgu nak bagi ke Aisyah cikgu? 5 markah Asha. 5 markah untuk Aisyah, itu dia. Baik, seterusnya Adriani. Saya ada sini rajah menunjukkan keratan rentas sekuntum bunga ni tadi. Antara bahagian berlabel P, Q, R dan S, yang manakah mengandungi gamet jantan dan yang mana gamet betina? Gamet betina. So, pilihan jawapan antara A, B, C dan D. Gamet jantan Q, cikgu. Gamet betina pula ialah S. Betul tak, cikgu? Okey, maksudnya C lah jawapannya, C, cikgu. Okey. Adakah betul, cikgu? Adriani. Baik, so berapa markah untuk Adriani cikgu? 5 juga? 5 juga. 5 markah juga untuk Adriani, tahniah. Baik cikgu. Okey, bila bunga ni, stamen ni telah matang, enter ni telah matang, enter ni akan menghasilkan butir debunga. Butir debunga ni nanti akan terbang pergi ke stigma, terhasillah proses yang dipanggil pendebungaan. Kita lihat slide di sini. Baik cikgu. Nampak ada 2 gambar ni. Ya cikgu. Nampak tak beza 2 gambar ni? Nampak cikgu. Boleh siapa cikgu yang nak jawab? Firzana. Firzana. Nampak tak beza 2 ni? Nampak. Okey, bermakna ada 2 jenis pendebungaan. Satu ialah pendebungaan yang jatuh pada bunga sendiri ni. Jatuh daripada bunga ni pergi ke bunga yang berbeza pada pokok yang sama. Agak-agaklah pendebungaan jenis apakah ini, Firzana? Pendebungaan kacuk ke sendiri? Pendebungaan kacuk ke sendiri? Kacuk. Firzana, kita ada 2 jenis pendebungaan. Firzana ya. Satu ialah pendebungaan kacuk dan yang kedua pendebungaan sendiri. Kalau jatuh pada bunga yang pada pokok yang sama, ini dipanggil pendebungaan sendiri. Pokok dia sendiri. Pendebungaan sendiri. Kalau butir debunga tu jatuh pada bunga yang sama, boleh juga. Sebab pada bunga yang sama tadi ada pembiakan jantan dan betina. Boleh jatuh pada bunga yang sama. Ini pun dipanggil pendebungaan sendiri. Pendebungaan apa, Firzana? Pendebungaan sendiri. Ya, betul. Tapi tak apa Firzana, jangan sedih-sedih kan. Kita belajar cikgu kan. Betul, kita sama-sama belajar Kejap ni. lagi boleh jawab lagi dan pasti dapat markah daripada cikgu. Ni. Baik cikgu. Satu lagi. Jenis pendebungaan. Dari pokok A, katalah dari pokok A pergi ke pokok B. Butir debunga dari pokok A pergi ke pokok B. Yang ni pendebungaan apa, Firzana? Okey Firzana. Pendebungaan kacuk. Betul. Tahniah, Tadi saya rasa dia tengok yang sebelah tu lah cikgu. Sebab tu jawapannya kacuk. Betul. Baik, sebab Silap Firzana tengok. betul, kita bagilah cikgu 5 markah untuk Firzana. Boleh. Baik, itu dia. So, Firzana. tadi cikgu dah sampaikan ataupun cikgu dah ajar kepada kita berkenaan dengan pendebungaan ada 2 jenis, pendebungaan kacuk dan juga pendebungaan sendiri. Baik cikgu, kita nak bagi semua absorb dulu kejap, kita nak berhenti rehat seketika. Boleh. Dan anda semua jangan ke mana-mana, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM bersama dengan saya Azhar Hilmi. Baik, tadi kita dah belajar dengan cikgu berkenaan dengan organisasi sel. Ada 5 cikgu. Kan ada selnya, ada tisu, organ, organisma, ada sistem. Kemudian pembiakan seks dan seks ada 2 jenis. Kemudian kita ada juga pendebungaan pun ada 2 juga. Jenis juga. Akan pendebungaan secara sendiri ataupun pendebungaan secara kacuk. Okey, baik. So kita nak teruskan sesi kelas kita cikgu. Silakan cikgu. Kalau pendebungaan sendiri seperti yang tadi kita dah lihat, dari bunga yang pokok yang sama, stamen, stigma, bunga yang sama jatuh pada bunga yang sama atau pada bunga berbeza, pokok yang sama. Okey. Tapi kalau pendebungaan kacuk, mungkin stamennya, biji dia bunganya dari bunga sini, pokok ni, tapi dia punya stigmanya
bunga sana tu. Okey. Tapi masih spesies yang sama. Yep. Daisy dengan daisy, rose dengan rose. Yep. Macam mana agaknya dari sini nak pergi ke sana tu? Dia bluetooth ke cikgu? Tak, saya guna cikgu. Maksudnya adakah dia akan transfer sendiri ataupun dibawa angin ke? Jom kita lihat video ni dulu. Okey, Macam mana baik. agaknya. Ya, jom kita saksikan. Baik, itu dia cikgu. Berdasarkan video saya rasa saya tahu jawapannya cikgu. Ya. Maksudnya ada ejen yang membawa bunga tu cikgu. Ejen tu kita panggil ejen pendebungaan. Okey, Jadi ejen boleh serangga. pendebungaan. Macam tadi kita nampak ada lebah, ada rama-rama. Ya. Boleh juga angin. Okey. Macam contohnya pokok dandelion tadi. Ya. Boleh juga manusia. Manusia contohnya pokok ada kat situ depan tu ni. Yang di ni, cikgu? pinggan sini ni. Ini, cikgu? Sini pinggan. Oh, sorry, yang ni cikgu. Pokok Okey. apakah hari ni? Ini cikgu, berdasarkan pemerhatian saya cikgu, ini pokok rumput cikgu. Kemuncup cikgu. Ini kemuncup. Ini selalu lekat dekat seluar cikgu kan. Seluar kain, jadi kita pun cabut sebar. Okey. So Yep. kita manusia pun boleh jadi ejen pendebungaan. Okey. Okey, kita lihat slide ni Yep. Pendebungaan ni berlaku apabila butir debunga, stamen yang telah matang menghasilkan butir debunga. Butir debunga daripada pokok ni dipindahkan pergi ke pokok yang lain oleh ejen pendebungaan ke stigma pokok yang lain. Okey, so ejen pendebungaan ni ada macam-macam lah. Angin. Baik, ini kalau kategori begini, kalau kata ejen pendebungaan itu menggunakan ataupun membawa debunga tu ke pokok yang lain tapi masih dalam kategori yang sama ataupun spesies yang sama, dia masuk dalam kategori pendebungaan sendirilah cikgu ke tak? Pendebungaan kalau pokok yang sama, pokok yang sama itu pendebungaan sendiri. Tapi kalau pokok berbeza walaupun spesies sama, itu pendebungaan kacuk. Kacuk walaupun yang menjadi perantaranya adalah kembang boleh, tadi, apa-apa rama-rama pun tadi. boleh. Baik cikgu. Bila lebah tu pergi hinggap ke stamen satu bunga, butir debunga akan lekat pada kaki dia ke, pada sayap dia ke. Baik cikgu. Okey. Alright, kita Cuba nak tengok kita seterusnya. Okey, lihat ni soalan cikgu, ni. Tadi kita dah lihat ejen pendebungaan. Ada serangga, ada haiwan, ada angin. Asya padankan ejen pendebungaan berikut dengan ciri-ciri bunga yang terlibat. Kalau serangga, apakah agaknya ciri bunganya Asya? Okey. Butir debunga yang banyak, kecil dan ringan. Serangga, kalau serangga agak-agak bila dia lihat bunga, dia lihat butir debunga ke? Dia lihat apa pada bunga tu? Kalau Asya jawapannya Asya, anda Asya yakin? agak-agak serangga akan nampak apa pada bunga? Dari jauh ni serangga datang terbang ni, dia nampak apa pada bunga ni? Ini soalan yang bernilai 5 markah. Ya atau bau bunga tu? Mungkin dia nampak apa warna ranggi tu, bau. Serangga Baik. dia tak tengok butir debunga. Jadi agak-agak jawapan yang mana Asya kalau serangga ni? Apakah ciri bunga dia? Asya pilih yang mana Asya? Butir debunga yang banyak, kecil dan ringan. Serangga butir Ranggi yang berwarna-warni dan ada nektar. ranggi berwarna-warni dan mempunyai nektar. Sebab suspense saya tadi cikgu. serangga memang pergi ke bunga nak mencari nektar. Lepas tu kan kalau lebah dia membuat madu. Dan angin yang mana satu Asya? Ciri bunga? Butir debunga yang banyak, kecil dan ringan. Betul. Okey. Tahniah Asya. Tepat sekali. Dan ejen pendebungaan itu dia dua tadi lah. Dua lah ejen kan, so pendebungaan. cross. Okey, Baik. cuba kita lihat soalan seterusnya ni. Ya. Pokok dandelion ni tadi. Kristina Raja di bawah menunjukkan gambar sejenis tumbuhan. Ya. Apakah ciri pendebungaan
apakah ejen pendebungaan bagi tumbuhan tersebut ni? Okey. Kristina. Apakah jawapannya, Kristina? Kristina kena unmute dulu mic. Okey, kemudian baru menjawab. Baik, silakan. Angin je. Angin, betul. Tepat sekali ya, angin. Apakah Angin. ciri-ciri bunga yang ada pada bunga yang disebarkan oleh angin? Okey, Kristina. Kristina? Ada bunga yang banyak. Betul, ada bunga yang banyak. Betul, Okey. tepat sekali. Jadi kita tadi dah lihat dua jenis ejen pendebungaan. Ya. Ada angin, ada serangga. Ya. Kita dah lihat dua jenis pendebungaan kacuk. Dua jenis pendebungaan, Ya. kacuk dan sendiri. Baik, berapa markah cikgu nak bagi dekat Kristina, cikgu? Kristina 5. 5 markah juga. Baik, itu dia. Okey, kalau pendebungaan kacuk yang Ya. bagusnya ialah bila dia menghasilkan tumbuhan yang baru tu, bila kacuk kan, bayangkan daripada pokok sini pergi sana, Yap. jadi berbeza. Betul, cikgu. Jadi antara contoh hasil pendebungaan kacuk ialah kelapa sawit ni. Okey. Okey, ini ialah buah jenis dura. Okey. Ini ialah buah pisifera. Okey. Okey, dan bila dura dan pisifera dikacukkan, menghasil tenera. Okey, bandingkan buah dia ni. Jadi Cuba tenera tu banding. adalah hasil kacukan kedua-dua Ya, jenis. hasil kacukan dua jenis buah kelapa sawit. So dia akan menghasilkan hasil yang berbeza. Kalau kita lihat, nampak ni pisifera. Ya. Nampak saiz biji Kecil. isi dia kecil. Ini dengan terhasilnya daripada kacukan terhasil lah variety baru dengan kualiti yang lebih tinggi, Okey. daya tahan terhadap penyakit, Ya. terhadap cuaca, mungkin menghasilkan minyak yang lebih banyak. Okey. Kerana Malaysia kan negara pengeksport minyak Betul. kelapa sawit. Saya teringat macam saya juga, cikgu. Saya pun hasil kacukan juga, cikgu, dengan Korea. Sebab tu saya macam ni, cikgu. Betul. Adalah tu ciri-ciri tu. Tak saja-saja, cikgu. Okey. Baik, cikgu. So, selain daripada kelapa sawit tu tadi, Ya. antara kacukan yang lain, hasil kacukan yang lain lah ni saya ada sini. Mana, Tu cikgu? nampak betik sana. Okey, ni, betik cikgu. ni. Okey. Asalnya betik tu ialah betik Sunrise Solo. Okey, Dikacuk. asalnya betik ni. Okey. Kemudian apabila dikacukkan dengan subang 6, hasillah nampak bezanya. Itu dia. Ini adalah buah asalnya. Dan Dapat ini dikacuk subang 6, dapat betik exotica. Dapat betik ini. Itu dia. Lebih Nampak besar, beza, cikgu. betul, nampak betul beza ya. Dan warnanya juga sedikit berbeza, cikgu. Ya, jadi Baik. isinya lebih manis, Yap. buah isinya lebih tebal. Cikgu dah rasa dah, cikgu? Sebelum sahur lah tadi, buka tadi dah rasa. Sebab orang kata kalau nak membenarkan apa yang cikgu cakap, kena buat eksperimen. So kita kena potong. Tak boleh lah puasa, cikgu. Pukul 7 suku Pukul orang 7 suku sekarang. baru Baik, buka cikgu. ya. Antaranya Terus, jagung cikgu. lagi. Okey. Contoh ya, ni semua barang keluar Malaysia lah ya. Yap. Hasil kacukan dari penyelidikan yang dijalankan di MARDI Okey. dan MPOB tadi ya, agensi-agensi yang terlibat. Okey, jagung, kita ada jagung mas madu, terhasil daripada kacukan jagung manis Mexico dan Taiwan. Oh, okey. So ini adalah hasil kacukan jagung, cikgu? Ya, betul. Ya. Okey. Okey, cikgu. Murid-murid, jadi kalaulah hasil kacukan ni, tengok ni, rajah di bawah ni menunjukkan rajah proses X pada tumbuhan. Ya. Nampak ni, proses apakah ini? Siapa Okey. nak jawab ni? Baik, siapa yang nak jawab? Proses apakah itu? Saya nampak Alia macam nak jawab lah, cikgu. Oh, Firzana. Firzana, silakan. Sila Firzana. Pendebungaan Pendebungaan kacuk kan? Betul Pendebungaan Firzana, sebab kacuk. dari pokok yang berbeza kan? Yap. Selepas pendebungaan kacuk, apakah kebaikan proses ni? Firzana? Proses kacukan ni, cikgu. Apa kebaikan proses kacukan ni? Okey. pokok lebih sihat, pokok lebih sihat Yap. Dan boleh dan dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran. Serta pokok baharu mempunyai daya tahan yang tinggi Ya, betul. terhadap penyakit dan rosak.
Ya, Okey. betul. Betul tu jawapannya? Betul, tepat sekali. Berapa markah, cikgu? Sebab panjang jawapan dia bagi, kita bagi double, 10 markah. 10 markah untuk Firzana. Itu 10 dia. markah untuk Firzana. Baik, Cuba cikgu. kita tengok soalan ni. Gambar ni, Okey. Alia ni. Wah. Wan kenal tak ni Wan? Ini favourite ni cikgu Buah ni. apa ni Wan? Kenal. Durian ya Wan. Durian. Betul. Raja di bawah menunjukkan gambar sejenis tumbuhan. Durian lah tadi ya Wan. Yang mengalami pendebungaan kacut. Kacut. Jelaskan sifat yang terdapat pada buah tersebut. Ya. Silakan. Pada buah durian tu. Wan Nur Alia. Biji benih Biji benih lebih berkualiti dan tanaman mempunyai varieti baharu. Biji benih yang betul. berkualiti katanya. Tepat sekali Alia. Okey. 5 markah untuk Alia. 5 markah untuk Alia. Itu dia. Jadi kita nampak daripada pendebungaan kacut ni kebaikannya menghasilkan varieti yang baru. Okey. Tapi Azhar ya katalah ni ladang saya nak tanam mangga lah tanah saya ni. Baik. Saya nak tanam dengan biji benih yang kualiti tinggi. Ya. Azhar pun tanam mangga. Betul cikgu. Tapi kalaulah saya nak pastikan tempat saya ni buah mangga terhasil lah dari memang kualiti tinggi, saya perlu pastikan jiran saya pun tanam mangga yang kualiti tinggi juga. Okey. Jangan saya dengki orang lain. Saya tanam kualiti tinggi, dia tanam kualiti rendah. Okey. Sebab apa nanti pendebungaan kacut berlaku, mungkin biji debunga dari tanaman Wan tu datang ke tanaman saya. Itu juga risikonya cikgu. So kena sama-sama memastikan supaya orang kata apa, kualitinya terjamin dan juga kualitinya terjaga. Baik cikgu, bila cikgu tunjuk durian ni cikgu, saya nak cuba call kawan saya juga nak tanya Kak Pahang ada lagi tak durian musangking. Dah musim ke tu? Kita dah berhenti rehat seketika, kembali selepas ini dalam Teras Didik TV KPM. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Baik, kembali dalam Teras Didik TV KPM. Cikgu, saya dah call cikgu, tak ada stok lah cikgu. Katanya dah habis dah cikgu buat durian musangking ni cikgu. Okey. Baik cikgu. Tadi kita dah belajar cikgu berkenaan dengan pendebungaan yang cikgu sebutkan tadi, berkenaan dengan apa nama ni, bagaimana ejen penghantar kan menghantar debunga kepada kacukan berbeza spesies. So kita nak teruskan sesi sekarang bila kelas dah kita, cikgu. sampai pendebungaan dah berlaku, butir debunga dah jatuh ke atas stigma, proses seterusnya ialah persenyawaan. Okey, so tak terhenti dekat pendebungaan tadi. Belum. Okey. Kita nak sampai sebab ini ialah pembiakan. Nak sampai ke benih. Bila pendebungaan belum jadi benih lagi. Jadi bila butir debunga telah pun jatuh ke atas stigma, proses apa yang berlaku seterusnya, tiup debunga akan tumbuh ke arah ovary. Ni tiup debunga. Dan tiup debunga ni membawa gamet jantan pergi menembusi ovary dan kemudian menembusi ovule. Bila gamet jantan dan ovule tu bercantum, dalam ovule ada gamet betina, maka berlakulah proses persenyawaan. Daripada bunga ada jantan betina, ada bunga bisex, unisex, kemudian menghasil pendebungaan dan persenyawaan. Selepas persenyawaan, seterusnya barulah gamet jantan, gamet betina tu dah bercantum, terhasillah biji benih. Biji benih. So saya ada beberapa contoh biji benih saya sini. Itu antara contoh-contoh biji benih yang ada, ini cikgu. kacang hijau ni boleh buat bubur kacang hijau balik sekarang. Sedapnya. Biji benih soya, kacang merah. Okey. So kita nak lihat sikitlah, saya ambil kacang merah ni struktur biji benih. Okey. Sebabkan kecil sahaja. Biji benih ni di bahagian luarnya ni ialah kulit, kita panggil dia ialah testa. Testa kulit luar yang warna merah ni. Kemudian kita nampak ada macam warna putih, itu ialah hilem. Hilem ni berfungsi untuk melekatkan buah dengan biji benih. Macam contohnya ni lah kurma besar sikit kot kita nampak. Ada kurma cikgu, belum tahu buat buka puasa ini cikgu. Juga. Ni biji kurma. Semuanya ada struktur tadi. Hilem. Sama juga tapi berbeza-beza sikit lah. Jadi hilem tu tempat lekatnya buah dengan benih itu. Ni buah kan. Tempat lekat dia. Kemudian adanya struktur yang kecil. Disebabkan dia kecil, kita panggil dia micropil. Mungkin ialah sebabkan kecil kan, micropil.
Mikropil ni ialah untuk fungsi dia membenarkan pengaliran udara dan air. Biji benih nak udara dan air untuk bercambah. So kalau macam ni cikgu, just terus masukkan dalam kita panggil beg-beg yang untuk kita nak tanam ni lah cikgu kan? Boleh. Jadi biasanya tanah kan, tapi untuk kalau kacang hijau ni setakat nak hasilkan toge, kita boleh masukkan gunakan, dalam seingat saya pernah lah orang kata eksperimen dulu cikgu, zaman belajar sekolah menengah dulu kan, untuk mesti tugasannya adalah tanam kacang hijau ni. Nampak ni? Okey. Jadi kita buat eksperimen nak mengkaji seperti Azhar sebut tadilah, apakah faktor yang diperlukan untuk biji benih bercambah. Jadi saya telah pun buat satu set eksperimen sini. Ini dalam tabung didih yang ni ada ke semua. Ada air saya letak, ada udara, ada dan juga biji benih suhu yang sesuai. Jadi nampak cambahan biji benih berlaku. Okey, kenapa cikgu mesti ditutup cikgu? Saya perasan cikgu tadi bila cikgu nak tunjuk baru cikgu warna buka. hitam ya. Sebab kita nak menunjukkan bahawa jangan salah faham. Biasa kita sebut pokok memerlukan cahaya matahari untuk fotosintesis, tapi biji benih tak perlu untuk percambahan, tak perlu matahari. Jadi kita nak buktikan tu, kita tutup dengan kertas hitam supaya nak tunjukkan bahawa tanpa cahaya matahari biji benih boleh bercambah. Kerana apa? Kerana biji benih ni ada cotyledon. Ada cotyledon ya. Cotyledon tu di dalam disebabkan luar ni ialah testa kulit, dalamnya ada cotyledon. Cotyledon ni membekalkan makanan kepada biji benih sebelum pokok daunnya tumbuh. Baik, ini adalah hasilnya cikgu selepas daripada cikgu dah masukkan dalam tabung uji tadi untuk menghasilkan toge kita ni. So nampak dia punya ini yang cikgu cakap tadi cikgu dia terbuka dan dalam ni cikgu yang luar tu kulit testa. Kulit testa. Cotyledonnya dah naik atas. Ini ialah plumul. Plumul tumbuh jadi pucuk. Dan ada akar lah, radikal nampak dia dah pegang tu. Okey, baik, itu dia hasilnya. Hasil akhirnya tumbuhlah. Tajuk kita kan pembiakan. Membiaklah pokok kita daripada bunga kita lihat tadi, sekarang dah membiak. Jadi tumbuhan yang baharu, pokok yang baharu. Okey, baik, itu dia. So kalau kita tengok ini yang kita dapat belajar berkenaan dengan proses pembiakan tumbuh-tumbuhan dari sudut bagaimana kita mengenal pasti jantan betinanya cikgu, kemudian proses pendembungaannya ada dua jenis, dan juga kita tahu juga sebenarnya bukan hanya sekadar serangga ataupun kumbang sahaja sebagai ejen sebagai ejen pendembungaan, tetapi angin juga berpotensi untuk menjadi agen pendembungaan. Baik, sekarang ni kita nak tanya rakan-rakan kita di Google Meet, ada tak persoalan-persoalan ataupun nak ajukan soalan kepada cikgu kita untuk topik dan juga subjek yang kita belajar ini? Silakan. Ada tak siapa-siapa nak tanya soalan? Semua faham ke setakat ni? Rasa tajuk ni penting tak? Pembiakan tumbuhan penting ke tak penting? Penting. Walaupun kepada tumbuhan, tapi apa kepentingan pembiakan tumbuhan kepada manusia? Yes. Siapa nak jawab? Markah bonus. Saya. Okey, baik, silakan. Supaya kita lebih menghargai tumbuhan. Supaya kita lebih menghargai tumbuhan. Dengan adanya bunga-bunga ni memberi ketenangan kepada kita. Pembiakan tumbuhan walaupun nampak simple, kecil tumbuhan, tapi dia sebenarnya menyumbang kepada ekonomi negara. Contohnya tadi kelapa sawit. Betul, cikgu. Malaysia ialah pengeksport kelapa sawit dan getah yang antara yang terbesar dunia. Itu dia. Satu perkara yang mungkin kita boleh banggakan juga. Jadi melalui agensi seperti MADI, MPOB, agensi-agensi ini membuat kajian untuk menyumbang kepada peningkatan kualiti dan kuantiti hasil. Itu dia. Bukan setakat daripada ketenangan sahaja, tapi menyumbang kepada ekonomi negara kita. Baik, terima kasih banyak Cikgu Azrina Awang selaku Ketua Panitia Sains SMK Tinggi Perempuan Melaka atas kesudian bersama kita pada pagi ini. Kita membicarakan ataupun membincangkan dalam subjek kita sains untuk topik pembiakan tumbuh-tumbuhan. Mungkin cikgu kata-kata akhir cikgu akan masa sangat-sangat mencemburui kita. Mungkin kata-kata akhir cikgu kepada pelajar-pelajar kita di Google Meet dan juga mereka yang berada di rumah yang dah catat nota tu tadi kan. Silakan cikgu. Okey, murid-murid sekalian, jadi kita perlulah menghargai apa yang ada di sekeliling kita. Dalam keadaan kita sekarang ni
COVID-19 ni. Kita perlulah jaga diri kita, jaga kesihatan, bukan sahaja kesihatan tubuh badan, kesihatan mental, dengan melihat bunga-bunga pun boleh. Itu dia. Tanam pokok di rumah, kalau tanam sayur kan boleh buat makan. Itu dia. Jimat kos. Selain itu sebagai terapi cikgu. Kan ada orang menjadikan tumbuh-tumbuhan sebagai terapi. Mungkin orang kata apa, nak hilangkan stres macam cikgu cakap tadi lah. Baik, terima kasih banyak Cikgu Azlina Awang kerana sudi bersama kita berbagi ini. Terima kasih banyak cikgu. Dan juga rakan-rakan saya di Google Meet. Terima kasih banyak. Dan kepada anda semua, jangan ke mana-mana kerana selepas ini kita akan ada subjek sains juga. Tetapi ada tambahannya di belakang, sains sukan. Apa yang kita nak belajar untuk hari ini dan siapakah guru yang akan bersama dengan kita pada pagi ini. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye-bye. Didik TV KPM